itu, apakah itu khurafat? Khurafat merupakan satu kepercayaan tarot yang direka untuk menutup satu keaiban tentang berlakunya sesuatu yang baik atau buruk terhadap seseorang berpandukan kepada keajaiban alam yang berlaku seperti bencana atau benda yang membawa kepada tuah. Dalam bahasa mudahnya, seperti yang kita tahu, khurafat ni merupakan satu kepercayaan atau amalan yang bercanggah dengan agama Islam. Khurafat tu luas, ada banyak sangat jenis. Oleh demikian, kumpulan kami telah menerima tajuk tentang khurafat dalam perubatan tradisional. Untuk menyediakan tugasan ini, kami perlu memperolehi objektif dan persoalan kajiannya terlebih dahulu. Okay, bagi objektif kajian yang pertama ialah memahami sejarah khurafat dalam perubatan tradisional ini. Contohnya macam bagaimana ianya bermula, siapa yang melakukannya dahulu. Yang kedua, mengenal pasti perspektif orang ramai tentang khurafat dalam perubatan tradisional dan mengenal pasti faktor-faktor berlakunya khurafat dalam perubatan tradisional ini dalam kalangan masyarakat Melayu. Seterusnya untuk persoalan kajian pula, yang pertama ialah apakah asal-usul khurafat dalam perubatan tradisional, dan seterusnya bagaimana perspektif orang ramai tentang perubatan tradisional yang bercanggah dengan agama Islam. Dan yang terakhir sekali ialah apakah faktor-faktor yang menyebabkan khurafat dalam perubatan tradisional ini wujud. Khurafat ini adalah mengambil sesuatu makhluk. Makhluk ni suatu benda baru yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempercayai dan meyakini bahawa makhluk itu boleh membawa kuasa ajaib kepadanya. Dalam konteks perubatan, makhluk itu boleh membawa kesembuhan kepadanya. Makhluk itu boleh membawa keramat kepadanya. Dengan meyakini dan mempercayai dan memuja makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah khurafat. Berdasarkan video tadi, berkenaan dengan sikap masyarakat yang sering kali mengamalkan kaedah rawatan alternatif seperti bertemu bomoh, dukun dan terlibat dengan perkara-perkara syirik, khurafat, tahyul, sihir dan hal-hal yang seumpama dengannya. Kita kena tahu bahawasanya rawatan dalam Islam terbagi pada dua jenis rawatan, iaitu yang pertama, rawatan hasil daripada kajian saintifik yang diamalkan oleh doktor-doktor pakar dan sebagainya. Itu rawatan yang diiktiraf oleh Islam. Kita jangan kata itu bukan rawatan Islam atau itu rawatan kafir. Sabda Nabi SAW dalam hadis, barang siapa yang mengubati orang menjadikan doktor dan ia tidak mengetahui ilmu kedoktoran, maka dia bertanggungjawab atas akibat yang berlaku kepada pesakit. Ini bermakna Islam mengiktirafkan ilmu perubatan dan ilmu perubatan yang terhasil daripada kajian adalah diiktiraf di dalam Islam, bukan mengubati secara sembrono atau tanpa ilmu. Sabda Nabi SAW di dalam hadis, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan ubat, maka berubatlah kamu dan janganlah kamu berubat dengan yang haram. Itu adalah rawatan yang pertama yang berdasarkan kajian saintifik. Seterusnya, rawatan yang kedua adalah yang disebut sebagai ruqyah atau jampi. Dalam Islam mengajar jampi. Jampi yang dimaksudkan adalah bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi SAW dan para sahabat. Antaranya dalam Sahih Imam Al-Bukhari, apabila beliau menjapi seorang ketua kampung yang dipatuh oleh haiwan berbisa. Ada yang mengatakan haiwan itu adalah ular, ada juga yang mengatakan ianya disengat oleh kalajengking. Maka beliau membacakan surah Al-Fatihah dan seolah-olah meludah kepada air tersebut, dan air tersebut diberikan kepada ketua kampung. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh sakitnya. Itu yang dipanggil rawatan yang kedua, iaitu ruqyah atau jampi. Maka Nabi SAW mengiktiraf hal ini dan bagi dia turut mengajar kita untuk meruqyah orang. Okey, oleh itu adalah antaranya rawatan tradisional ataupun rawatan alternatif yang baik yang boleh kita ikuti di dalam Islam. Tetapi ada juga rawatan tradisional yang mengusulkan khurafat, yang terang-terang menunjukkan itu adalah perbuatan khurafat di dalam Islam bagi masyarakat setempat yang mengamalkan perkara-perkara tersebut.
إله إلا الله. أعبد الله 1000 سنة أنا من خير وأحسنكم من عباد الله وأنا جن الإسلام وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان السليم siapa kau? Aku Adam, hamba Allah, musuh iblis. إبراجي لا أريد الخروج. اخرج يا عدو الله ويا ملعونة من جسم هذه المرأة. Aku takkan keluar daripada perempuan. بسم الله Kalau aku keluar tu aku الرحمن tak الرحيم. bagi aku makan. فلما ألقوا قال موسى السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على حظ من فرعون. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Dalam sejarah peradaban masyarakat Melayu terdapat pelbagai rahsia perubatan yang masih diamalkan sehingga hari ini. Salah satu daripadanya adalah mandi bunga. Ketika awal tradisi ini diperkenalkan, ia lebih berbentuk kepada spiritual. Amalan ini biasanya dilakukan dengan niat membuang bala, mempercepatkan jodoh, menyucikan dosa dan lain-lain lagi. Kini, tujuan asal amalan ini berubah mengikut peredaran masa dan mula diguna pakai sebagai salah satu kaedah rawatan alternatif. Meskipun tiada kajian saintifik terperinci mengenai perkara ini dilakukan, maksud saya mengenai mandi bunga ini dilakukan, amalan ini dipercayai boleh menghilangkan tekanan, menyegarkan badan, mencantikkan kulit, menghilangkan bau badan dan menyerikan seri wajah. Macam yang kita tengok pada spa-spa yang buat iklan untuk mandi bunga semua itu. Selain itu, antara contoh-contoh khurafat dalam perubatan adalah melenggang perut. Melenggang perut ini adalah upacara yang dilakukan, maksud saya dijalankan oleh seorang wanita yang, maksud saya seorang ibu yang genap 7 bulan kehamilannya. Ini adalah bertujuan untuk menempatkan kedudukan bayi tersebut di dalam yang sepatutnya, di tempat yang sepatutnya, iaitu pintu rahim. Ritual ini bertujuan untuk memastikan kepala bayi pada posisi normal dengan harapan memudahkan proses untuk bersalin. Pada masa dulu, upacara ini dianggap penting agar memudahkan ibu bersalin serta mengelakkan bayi lemas dalam perut. Tetapi pada zaman sekarang yang kini mempunyai teknologi canggih, tidak ramai yang mengetahui peranan mengelenggang perut ini. Ini adalah kerana pakar perubatan menggunakan ultrasound untuk mengesan kedudukan bayi tersebut di dalam perut. Bukan itu sahaja, antara contoh khurafat dalam perubatan juga adalah bedah batin. Seperti yang kita tahu, bedah batin ini adalah bedah yang dilakukan oleh seorang perawat tanpa menggunakan apa-apa alatan bedah yang biasa dilakukan oleh pakar bedah yang lain. Biasanya ia dilakukan oleh perawat itu dengan menggunakan tangan kosong. Jika ia menggunakan alat sekalipun, ia adalah bukan alat bedah biasa, malah ia menggunakan pisau biasa, gunting biasa dan sebagainya. Oleh kerana tanpa alat, maka perawat akan menekan hujung jarinya ke kulit pesakit di sekitar anggota yang hendak dirawat itulah. Tangan perawat akan kelihatan seolah-olah sedikit tenggelam ke dalam anggota pada pesakit. Pesakit pula tidak akan berasa sakit sekalipun, malah berasa mengantuk. Hal ini adalah kesan pukau yang biasa dilakukan oleh perawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Luqmanu lilibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyriku billah innasyirka lazulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Surah Luqman.
Baiklah, seterusnya kita akan bincangkan keburukan mengamalkan amalan terkutuk ini. Walaupun sudah diharamkan oleh Allah, akan tetapi masih ramai golongan manusia yang mempraktikkan amalan ini. Mengamalkan perubatan tradisional ini dapat memesongkan akidah pengamalnya ini kerana mereka terlalu taksub dengan pantang larang yang mereka perlu patuhi untuk memastikan perkara itu berhasil. Sehingga menimbulkan syirik. Apabila berlakunya syirik, maka pengamal tersebut sudah menduakan Allah. Pengamal itu mempercayai bahawa golongan-golongan tok bomoh ini lebih berkuasa untuk memulihkan penyakit yang dihadapinya. Mari kita lihat kisah ini. Ini adalah kisah Aminah. Pada suatu hari, Aminah telah mengalami kemalangan. Selepas itu, Aminah telah berjumpa dengan doktor dan ini adalah kata-kata doktor itu. Aminah buntu. Dia mengambil keputusan untuk berjumpa dengan Tok Bomoh untuk memulihkan dirinya. Dia percaya bahawa Tok Bomoh dapat memulihkan dirinya seperti sedia kala. Kehidupannya berjalan seperti biasa selepas dilarat oleh Tok Bomoh. Tidak lama selepas itu, Aminah kembali jatuh sakit. Dia menyesal kerana telah mengambil jalan yang salah dan telah mensyirikkan Allah. Terdapat pelbagai cara-cara untuk menghindari daripada amalan-amalan khurafat terutamanya dalam perubatan tradisional. Kita perlulah sering meningkatkan dan menguatkan pengetahuan agama kita kerana dengan pengetahuan agama yang tinggi, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan amalan-amalan khurafat atau perkara-perkara khurafat. Jika kita ingin mendapatkan rawatan tradisional, kita perlulah membuat penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan tempat yang menawarkan rawatan tradisional itu tidak mengamalkan amalan-amalan khurafat. Dan akhir sekali, sebagai umat Islam, kita perlulah sering bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhi dan dilindungi, dipelihara daripada perkara-perkara khurafat. Masyarakat juga memainkan peranan dalam menghindari amalan khurafat. Yang pertama, masyarakat boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk menyebarkan lagi dakwah. Pihak berkuasa boleh mengadakan lebih banyak ceramah. Masyarakat juga perlu mengawasi kawasan sekeliling atau individu-individu yang mencurigakan seperti bomoh atau bidan. Jika terdapat amalan-amalan khurafat yang diamalkan oleh penduduk sekeliling, masyarakat perlu mengambil tindakan atau menghukum individu atau kumpulan yang mengamalkan khurafat ini. Jika kita bekerjasama dan berusaha untuk menghindari khurafat, insya-Allah Allah akan melindungi dan memelihara kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, salah satunya khurafat. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup.